Selamat petang dan selamat sejahtera semua. Bertemu lagi kita pada slot PDPR Bahasa Melayu Peralihan bersama saya, Cikgu Aina. Ini merupakan slot PDPR kali ketiga untuk kamu. Okay, untuk tugasan minggu lepas, saya bagikan kamu latihan kata nama. Kamu boleh tandakan jawapan yang betul berdasarkan jawapan yang telah saya berikan kepada kamu. Kemudian, ambil gambar dan hantar kepada saya melalui WhatsApp sebagai bukti kamu telah menyiapkan tugasan yang telah saya berikan kepada kamu. Okey, untuk hari ini kita akan masuk unit 1 buku teks yang bertajuk Utamakan Kesihatan. Okey, sebelum saya teruskan PDPR ini, mari kita tonton dulu video yang saya akan paparkan ini. Apa khabar semua? Hari ini kita akan belajar tentang pemakanan seimbang, zat makanan dan piramid makanan. Adik-adik tahu tak apa itu pemakanan seimbang? Pemakanan seimbang adalah tabiat memilih makanan dengan tujuan mengekalkan kesihatan. Pemakanan seimbang adalah penting supaya otak kita lebih sihat dan cerdas, mental lebih stabil dan berdaya tahan, adik-adik tidak mudah jatuh sakit, dapat mengawal obesiti dan juga untuk tumbesaran fizikal yang lebih sempurna. Apakah pula kesan jika adik-adik mengabaikan pemakanan seimbang? Yang pertama, berat badan adik-adik akan bertambah. Keduanya, adik-adik mudah diserang penyakit. Ketiga, berlakunya ketidakseimbangan dalam badan. Dan seterusnya akan meningkatkan kadar obesiti di Malaysia. Adik-adik, makanan yang seimbang perlu mengandungi semua zat makanan dalam kadar yang betul. Contoh zat makanan adalah seperti karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin dan mineral. Karbohidrat merupakan sumber tenaga yang utama. Ia juga membekalkan vitamin dan mineral, serat dan protein. Karbohidrat boleh didapati dalam roti, nasi, mi, bicirin dan ubi-ubian. Protein boleh didapati dalam telur, ayam, daging, ikan, kacang dan susu. Ia dapat membaiki sel-sel yang telah rosak dan melakukan pertumbuhan sel-sel yang baru dalam badan adik-adik. Serat pula boleh didapati dalam sayur-sayuran dan buah-buahan. Ia dapat melawaskan pembuangan najis, mencegah puasa yang kronik. Vitamin dan mineral pula boleh didapati dalam buah-buahan, sayur-sayuran, air dan makanan laut. Ia membekalkan pelbagai jenis zat makanan seperti vitamin A, C, asid folik dan lain-lain. Okey, kamu dah lihat video tadi. Apa rumusan yang boleh kita buat? Okey, rumusannya ialah kita perlulah makan makanan seimbang. Okey, kamu boleh tengok tulisan hitam itu makanan seimbang. Okey, boleh eja M-A-M-A, K-A-K-N-A-N-Nan, S-I-S-E, I-M-M, B-A-N-G, bang. Makanan seimbang. Okey, kita eja lagi sekali. Makanan seimbang. M-A-M-A, K-A-K-N-A-N-Nan, makanan. S-I-S-E, I-M-M, B-A-N-G, bang. Seimbang. Okey. Okey, apa itu makanan seimbang? Okey, kamu boleh baca buku teks pada halaman 2. Yang tak ada buku teks tu, saya telah lampirkan buku teks halaman 2. Baca dekat situ ada seorang guru dan juga murid-murid sedang berbual-bual.
Okey, daripada muka surat 2 tadi, okey, dia ada tulis apakah maksud makanan seimbang. Okey, mari kita baca sama-sama. Apa maksud makanan seimbang? Okey, makanan seimbang ialah makanan berkhasiat yang mengandungi karbohidrat, protein, vitamin dan lain-lain. Okey, makanan berkhasiat yang ada karbohidrat, protein, vitamin dan lain-lain. Okey, apa itu karbohidrat? Apa itu protein? Apa itu vitamin? Okey, saya akan terangkan. Okey, ini ialah berdasarkan buku teks halaman 2. Okey. Okey, karbohidrat. Okey, kita ada karbohidrat, kita ada protein, kita ada vitamin dan juga serat yang kamu dah baca dan kamu tengok daripada video. Ada 4 perkataan ini, karbohidrat, protein, vitamin dan serat. Okey, sebelum saya terangkan fungsi-fungsinya, jadi mari kita eja dulu. Karbohidrat. Mari mengeja. K-A-R, car. B-O-H-I-D-R-A-T. Karbohidrat. Okey. Kemudian eja protein. Sama-sama eja. P-R-O-T-E-I-N. Protein. Sekali lagi. P-R-O-T-E-I-N. Protein. Okey, kemudian eja vitamin. V-I-V-T-A-M-I-N, min. Vitamin. Dan yang keempat, serat. S-E-R-A-T, rat. Serat. Okey. Apa fungsi bagi empat zat ini? Okey. Fungsinya pertama ialah karbohidrat membekalkan tenaga kepada tubuh. Kalau kita tak makan karbohidrat, kita tak ada tenaga, kita penat dan tak boleh buat kerja. Okey, apa pula fungsi protein? Menggalakkan tumbesaran. Okey, ini untuk kita membesar tinggi, okey, tulang jadi kuat, itu ialah untuk protein. Okey, apa fungsi vitamin? Untuk mengelakkan penyakit. Dan apa fungsi serat? Untuk melawaskan pembuangan. Ini untuk kita senang membuang. Okey, ini ialah fungsi bagi zat makanan iaitu karbohidrat, protein, vitamin dan serat. Okey, kamu tengok dalam slide ada contoh-contoh makanan untuk karbohidrat. Okey, sebagai sumber karbohidrat. Kamu dapat karbohidrat dari mana? Dari nasi. Okey, mana nasi? Okey, dari nasi. Ini nasi. Okey, roti. Okey, biskut. Daripada mi. Okey, ni mi. Kentang. Daripada ubi. Pasta. Dan juga jagung. Ini ialah sumber karbohidrat. Okey, kita tengok. Okey, nasi, roti, bijirin, kentang, mi, pasta, ubi dan jagung. Okey. Okey, ini pula ialah sumber bagi protein. Kat sini ada apa? Okey, kamu tengok kat sini ada apa? Okey, ada ikan, daging, ayam, keju, susu. Ini ialah kekacang. Okey, ini kekacang. Dan ini ialah telur. Okey, ikan, daging, ayam, telur, susu, keju dan kekacang. Okey, ini pula ialah sumber bagi vitamin. Okey, vitamin ni selalunya dia terdiri daripada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Kenapa kena makan vitamin? Untuk elakkan penyakit. Okey. Apa contoh-contoh contoh buah-buahan dan sayur-sayuran? Okey, kat sini kita ada apa? Kamu boleh tengok.
Okey, kita ada anggur, lobak, apple, strawberry. Okey. Cili. Okey, ni ialah vitamin. Kemudian ini ialah contoh makanan berserat. Ada apa ni? Makanan berserat ni selalunya daripada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okey, contohnya kita ada lobak, betik, jagung, pisang. Makanan berserat untuk melawaskan pembuangan. Okey, kita tengok gambar. Ini gambar apa? Ini ialah nasi lemak. Okey, nasi lemak. Okey, N-A-S-I-C, nasi lemak. L-E-M-A-K, mak. Lemak. Nasi lemak. Kenapa saya tunjuk nasi lemak? Okey, ini adalah contoh terbaik bagi satu hidangan sepinggan lengkap untuk makanan seimbang. Kenapa dia terdiri daripada makanan seimbang? Sebab dia ada karbohidrat, dia ada vitamin dan juga protein. Okey, kat mana karbohidratnya? Datang dari mana karbohidrat? Datang dari nasi. Okey, karbohidrat datang dari nasi. Protein datang daripada mana? Daripada telur, daripada ikan bilis. Okey, vitamin datang daripada kangkung dan juga timun. Serat kat mana? Boleh minum air masak. Okey. Okey, jadi slide saya dah habis. Maka habislah PDPR kita pada kali ini. Untuk tugasan kamu, saya akan postkan di dalam grup. Dan dan selamat menyiapkan tugasan yang saya telah berikan. Okey, terima kasih kerana mendengar PDPR kita kali ini. Sekian, terima kasih.